Pandailah Kak. Betul tu saya. Apa yang saya tulis tu dah betul sebenarnya. Apa yang Kak Rama tulis pun dah betul. Sebenarnya dia dua konsep yang berbeza kat situ, pasrah dan redha. Pasrah ni kita tahu, kita menyerah tapi dah ada rasa kecewa lagi, kita dah tak ada pilihan. Satu pasrah ni kita tempuh dulu pada suku perjalanan kita menuju kepada ma'rifatullah ni, yang mana kita rasa dah tak ada daya dah. La haula wala quwata illa billah. Serah pada Engkau lah ya Allah. Kalau kau jadikan aku bulat, kau jadikan aku tenggelam. Tapi kita surrender, memang kecewa lah, dia kata macam tu. Ada unsur-unsur negatif lagi dalam diri kita. Semasa kita pasrah tu, kita belum bulat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila kita sampai kepada redha ni, kita dah tak terkesan dah dengan dunia. Datanglah macam mana pun, kita ni tak kisah. Sebenarnya pasrah tu adalah titik kedua dalam kehidupan kita. Pasrah adalah titik pertama dalam diri kita. Kan kita ada kena buta, kena pekak, kena bisu, kena nilai balik lah pada pasrah tu. Kita pun jadi pada diri kita kan. Kita dah tak kisah dah orang cakap apa, lantak lah kan. Yang penting ini daripada Allah, aku ikut je. Itu titik pasrah kita. Apa yang Kak Rama dalami dulu, masa dia pasrah dulu, dia kecewa. Kak tahu Kak Rama macam rasa kecewa lah, rasa dah tak boleh buat apa-apa, serah dekat Allah je. Lepas tu ada penolakan daripada sekeliling yang membantah kan, yang tak boleh terima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tadi takdirkan pada diri dia. Tapi dia tak kisahlah, dia tak dengar, tak kisah, dia buat pekak je orang cakap apa pun. Pasrah macam tu lah. Kita pekakkan telinga kita daripada apa saja orang kata kan. Macam tu. Lepas tu apabila kita sampai kepada redha ni, kita dah buta dah. Kita bukan buta mata kita ni, tak. Kita tak kisahlah orang nak cakap apa kan. Dan kita tak kisah dah pandangan orang pada kita. Sebab tu dikatakan kita ni buta. Orang pandang kita ni, orang nampak kita ni terseksa, tapi kita tak pernah rasa terseksa. Kita rasa bahagia je dengan Allah. Itulah titik redha. Orang nampak kita ni macam menzalimi diri kita sendiri, tapi sebenarnya kita tak rasa pun kita ni dizalimkan. Keputusan yang kita buat tu memang menjejaskan hidup kita, tapi kita tak terkesan. Pada orang lain memang terkesan, orang tak boleh terima, tapi kita boleh terima. Itulah kan. Orang nampak kita susah, tapi kita tak rasa susah. Orang nampak kita sedih, tapi kita tak rasa sedih. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun cover semua perasaan tu dengan cinta dia. Redha ni adalah sebab tu kita dah sampai kepada separuh perjalanan, yang mana kita dah sampai kepada jannatul ajilah ataupun ketenangan hati. Kita tenang je, suka duka sama saja, puji keji sama saja, dah tak ada kesan pada kita. Inilah dia katakan hati dah sampai kepada jannatul ajilah. Apabila sampai dah kepada jannatul ajilah ni, kita punya fikiran tu waras. Kita tengok orang mengumpat, malah lah aku nak join kan. Kita tak suka kepada benda-benda yang berunsurkan negatif kan. Semua benda datang pun kita pandang positif. Kita mula memandang dengan pandangan yang positif. Jadi kita rasa bahagia. Bila kita tenang, kita boleh buat keputusan dengan lebih baik. Sebab tu kita perlu berada di jannatul ajilah. Bila kita boleh buat keputusan yang baik dalam setiap kehidupan kita, maka mudahlah untuk kita berada di ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya kita buat benda betul. Bila kita berada di ihdinas siratal mustaqim, insya-Allah redha Allah kat situlah. Kita dah redha kepada Allah dan Allah akan redha kepada kita. Kita kena redha kepada Allah dulu di makam redha. Di makam redha ni adalah tahap kita redha dengan setiap apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita, dan kita sentiasa bersangka baik kepada Allah. Sehingga kan buruk pada orang, kita tak rasa buruk. Jadi kita pada masa tu kita dah bolehlah buat keputusan dengan tenang, dan kita berada di ihdinas siratal mustaqim. Kita dah redha dengan Allah, kita dah bahagia. Bila kita dah sampai kepada penghujung redha tu lah,
maka kita akan, cinta kita pada Allah itu semakin memuncak, kemudian kita akan masuk kepada marhabatillah, makam marhabah, iaitu makam kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memuncak tu. Kat situlah nanti akan jumpa akan jumpa fana billah, insyaallah.